أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر يحلكم في محل السمع والبصر أحلكم في محل السمع والبصر أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر بسم الله الرحمن Eng Aseng tadi setiap bulan dia beli 5-6 tajuk. 5-6 tajuk CD dia beli. Tuan-tuan beli berapa? Beli ustaz, cetak rompak nak buat apa beli? Bukan boleh masuk tabung sekolah saya apa? Saya pergi ceramah di Kedah tuan-tuan, cetak rompak RM7 sampai RM15 dia jual. Subhanallah. Jadi saya minta lah pada tuan-tuan yang duk beli CD saya ni, belilah yang original. Haram jual cetak rompak. Saya dah kata banyak kali dah, jualan CD kita ni, kita nak tampung sekolah. Tuan-tuan pergi ke sekolah saya tu, besarnya penjualan CD ni, kita boleh naik sekolah. Kita bukan ada bantuan pada kerajaan, kita tidak ada bantuan daripada korporat swasta, tidak ada. Semuanya sedekah dan wakaf orang ramai. Terima kasih pada banyak orang yang tolong. Termasuklah jualan CD. Bila ambil cetak rompak, kita dah menipu orang ramai. Satu orang dia kata, ustaz, saya jual sebulan cetak rompak ustaz punya 500 keping. Saya tanya pasal apa kamu tuan-tuan dijual? Dia kata, saya dapat daripada supplier. Supplier kata, ini cetakan kedua. Cetakan pertama dah habis. Ini cetakan yang kedua. Walaupun cetakan kedua, kita sumbang juga untuk sekolah. Pembohong, tuan-tuan. Dah lah, curi pembohong pula. Tak guna pakai kepiah. Tak guna takbir kalau meniaga penipu. Bukankah orang yang meniaga, yang jujur akan dapat arasy Tuhan di hari kiamat? Tetapi kalau peniaga yang membohong, tak akan dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Tuan Nazir dan ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, sahabat saya saudara Zainul, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita menyambung pembacaan kitab kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-16, bab zuhud, hadis yang ke-29. Pada malam ini kita akan baca satu hadis yang bertajuk bab man ittaqal maharrim fahuwa a'badun nas. Bab yang menyatakan suatu hadis yang membicarakan sesiapa yang takut segala yang diharamkan oleh syarak, maka dialah orang yang paling kuat berbuat ibadat. Kita akan membaca 5 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang dipesan Nabi kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau kita nak jadi manusia yang sempurna imannya, yang baik akhlaknya, yang bermutu tinggi imannya, maka Nabi kata 5 perkara ini hendaklah kita buat. Mudah-mudahan pelajaran kita malam ini memberikan manfaat, kerana hadis ini adalah sangat rapat dan sangat-sangat boleh kita amalkan. Baik, terlebih dahulu kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu anni haula'il kalimati fay'amala bihinna aw yu'allima man ya'malu bihinna. Faqala Abu Hurairah faqultu ana ya Rasulullah, fa'akhadha biyadi fa'adda khamsan wa qala ittaqil maharim takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba lin nas ma tuhibbu li nafsika takun muslima wa la tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Hadis gharib. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di kalangan kamu yang nak mengambil daripada aku dan akan segala ini kalimah supaya diamalkannya atau diajarkannya kepada siapa-siapa yang nak beramal. Satu hari dalam ramai-ramai Nabi tanya kepada sahabat-sahabat, siapa yang nak ambil ilmu daripada aku? Kalau dia nak, dia boleh amalkan dan dia boleh ajar pada orang lain. Maka orang yang paling hampir dengan Nabi lah yang akan mula-mula angkat tangan. Dan orang yang paling hampir dengan Nabi, belajar dengan Nabi ni ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, ana ya Rasulullah, sayalah orangnya ya Rasulullah. Ini dia tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi ni. Mereka ni tunggu offer je dari Nabi. Siapa yang nak ikut aku? Terus angkat tangan. Dia pun tak tanya. Mereka tidak tanya, nak ke mana Rasulullah? Nak buat apa ya Rasulullah? Kalau Nabi tanya siapa yang nak ikut aku, terus angkat tangan. Kita sekarang kalau tanya lu, siapa nak ikut? Mana? Buat apa? Tanya dulu. Puas hati baru ikut. Sahabat Nabi tidak. Sahabat Nabi dulu kalau Nabi offer saja, siapa yang nak ikut aku? Terus angkat tangan. Maka kata Rasulullah, jom pergi. Rupa-rupanya pergi berdakwah dekat jin. Kamu duduk diam-diam di sini, jangan keluar daripada garisan ini. Aku nak dakwah daripada jin, daripada Yaman. Nak teman Nabi pergi dakwah dengan jin. Mereka tak tanya apa yang Nabi ajak, nak buat apa Nabi ajak, sebab apa Nabi ajak. Yang mereka buat ialah apa yang Nabi offer, apa yang Nabi ajak, mereka akan angkat tangan dulu. Ini sahabat-sahabat Nabi SAW. Serupalah dalam hadis ini. Nabi tanya, siapa yang di kalangan kamu yang nak ambil kalimah daripada aku, yang nak ambil pelajaran daripada aku untuk diamalkan ataupun dia ajar kepada orang lain? Abu Hurairah terus angkat tangan. Kenapa dia angkat tangan? Sebab dia adalah ketua pelajar 300 orang pelajar yang belajar dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi, di satu tempat yang dipanggil Suffah.
yang dipanggil sebagai suffah, berenda Masjid Nabawi. Mereka ni belajar di Serambi Masjid Nabawi. Berapa ramai? 300 orang. Siapa ketua pelajarnya? Ketua pelajarnya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang Nabi buat, ke mana Nabi pergi, ke mana saja Nabi buat, mereka ni akan ikut. Mereka akan belajar daripada Nabi, hafal hadis daripada Nabi, hafal Quran. Kerja mereka ialah belajar dan belajar dan belajar. Mereka tidak ada pekerjaan lain. Makan minum mereka ditaja oleh orang-orang Madinah. Ada makanan, alhamdulillah. Tidak ada makanan, puasa. Kalau tidak ada makanan, berlapar. Kerja mereka ialah belajar sampai Nabi wafat. Maka 18 tahun mereka umurnya. Ada yang 20 tahun umurnya. Selama 10 tahun mereka belajar dengan Nabi. Usia mereka 18 tahun, ada yang jadi general. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid 18 tahun jadi general. Muaz bin Jabal jadi governor, umur 18 tahun. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi ulama, malah menjadi sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz hadis. Daripada 300 orang ni semuanya berjaya, tuan-tuan. Semua paling berjaya. 300 orang anak-anak didik Nabi yang dipanggil sebagai Ahlus Suffah. Tuan-tuan, tadi saya sebut tentang Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni, tuan-tuan, sahabat Nabi. Bapa dia ialah anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah kahwin, dapat anak namanya Usamah bin Zaid. Satu hari Usamah bin Zaid pinjam duit orang. Orang tu tanya pada Usamah, bila kamu nak bayar? Kata Usamah, aku bayar lagi sebulan. Maka Nabi kata pada Usamah, hebat sungguh kamu Usamah. Kamu yakin umur kamu hidup lagi sebulan? Nabi kata dekat Usamah, hebat kamu ni Usamah. Kamu yakin kamu hidup lagi sebulan? Nabi tegur Usamah sebab nak bayar hutang lagi sebulan. Confident pula tu, lagi sebulan boleh hidup. Kita lagi terror pada Usamah. Kita 9 tahun, tuan-tuan. Lagi confident kita pada Usamah. 9 tahun bayar kereta. 20 tahun bayar rumah. Lagi terror kita. Wallahu alam. Ni di Afrika lah ya. Bukan tuan-tuan ni. Baik. Kemudian Nabi kata kepada Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah nak ambil ilmu. Apa Nabi buat? Fa akhadha bi yadi. Kata Abu Hurairah, Nabi pegang tangan aku. Fa akhadha maknanya ambil. Dipegangnya bi yadi, tangan aku. Lalu Nabi berkata, fa'adda khamsan. Aku ni nak cerita kepada kamu 5 benda. Aku nak cerita kepada kamu 5 perkara. Tuan-tuan, Rasulullah adalah manusia yang paling banyak menyentuh. Yang paling banyak menyentuh. Touching ni banyak. Bukan setakat menyentuh jiwa. Menyentuh zahir. Bila jumpa dengan budak-budak, Nabi usap kepala budak-budak. Bila jumpa kanak-kanak, Nabi dukung kanak-kanak. Nabi tengah baca khutbah, datang cucunya merangkak. Nabi berhenti baca khutbah, Nabi ambil cucunya, Nabi dukung cucunya, dan Nabi teruskan membaca khutbah sambil pegang cucu. Kita hari ini pula pelekat dekat masjid, kanak-kanak bawah 5 tahun dilarang masuk masjid. Nabi Muhammad dukung cucu yang merangkak bila Nabi baca khutbah. Kita hari ini lekat papan kenyataan, kanak-kanak dilarang masuk. Terror sungguh kita ni, tuan-tuan. Yang tu yang kita kena kaji balik. Kalau daripada kecil kita larang budak-budak ke masjid, nak tunggu tua baru sampai. Tu yang tak sampai-sampai tu. Biar kita didik daripada kecil. Masalah dia berak, pakai dia pampers. Kalau dia kencing, pakai dia napkin. Kalau dia bising, adat budak-budak. Orang tua pun bising. Apa kita nak marah budak-budak bising? Orang tua pun kaki bising, lagi bising budak-budak. Baca khutbah dia tidur, baca khutbah dia menyimbang. Biasalah orang tua. Kalau budak-budak bising, biasalah orang tua bising, sama-sama naiklah. Kita serupa. Yang pentingnya ialah pendidikan itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad bila jumpa anak muda, Nabi buat cara anak muda. Nabi letakkan tangannya di atas bahu anak muda. Bila berjalan dengan anak muda, Nabi tepuk belakang anak muda.
Yang ni yang kita buat dan kita kena buat untuk anak-anak muda. Jangan kita bagi penampar ke mereka, marah, tengking. Kalau Nabi jumpa anak muda, Nabi pegang tangan dia, Nabi usap tangan dia. Kalau Nabi berhadapan dengan orang, Nabi duduk dalam keadaan belaga lutut dengan orang. Bila Nabi bercakap dengan orang, mata Nabi pandang muka orang. Nabi tidak pernah bagi pipi bila bercakap dengan orang. Sebab Allah larang bagi pipi bila bercakap dengan orang. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu bagi pipi bila bercakap dengan orang. Nak cakap, tengok wajahnya. Jangan duk cakap dia di sini, kita cakap di sana. Sebab tu orang Melayu kata kalau cakap tak tengok muka mata, namanya bela hantu raya. Bukan maknanya bela hantu raya tu semua nak bagi tahu dia ni jenis tak berani tengok orang. Ni bela hantu raya ni. Nak tunjuk hodohnya perbuatan bila bercakap bagi pipi, tak elok. Ambil macam Nabi ni. Sebab tu bila orang bercakap dengan Nabi, bila orang berdengar Nabi berdakwah, jatuh cinta pada Nabi, suka kepada ajaran Nabi. Sebab Nabi tu bercakap dengan menyentuh jiwanya. Bukan setakat menyentuh tangannya, menyentuh bahunya, menyentuh kepalanya, mengusap rambutnya, termasuk dengan kata-kata yang menyentuh di dalam hati sanubari kita. Bayangkan tuan-tuan, seorang Nabi pegang tangan seorang sahabat. Orang Kedah sebut habis meter. Bahasa dia habis meter. Kalau bahasa kita sini habis meter. Meter tu out. Out meter. Kalau kereta Honda tu 260, meter tu out. Pusing niat terbalik. Nabi pegang tangan kita. Masya Allah. Tak hebat tak? Sebab tu kita bapak-bapak dengan anak-anak ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pegang anak tuan-tuan ni, pelajar-pelajar tahfiz ni pegang tangan dia, usap tangan dia, peluk dia, budak-budak ni habis meter ni tuan-tuan. Kalau budak kecil kita pegang tu biasa, tapi kalau anak umur 10 tahun, 9 tahun, 12 tahun kita pegang tangan dia, seronok, bangga ya mat. Sebab jarang bapak boleh buat. Sebab tu kita perlukan bapak-bapak yang pegang anak dia. Jalan pergi pasar raya, pegang tangan anak dia. Umur 9 tahun, umur 10 tahun. Ya, satu sentuhan yang sangat menyentuh. Akhirnya dia ada syok di dalam hati dia. Dia ada current yang bergerak dalam hati dia. Kata Abu Hurairah, Nabi pegang tangan aku. Dan Nabi berkata, waqala ittaqil maharim. Hendaklah kamu jaga benda yang haram. Takun a'badan nas, maka kamu menjadi orang yang paling kuat beribadat. Kata Nabi Abu Hurairah, jaga-jaga dengan benda haram. Kalau kamu berjaya menjaga-jaga benda yang haram, kamu adalah manusia yang paling kuat beribadat. Ajaran Nabi nombor 1. Ajaran Nabi nombor 2, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Kata Nabi yang kedua, wahai Abu Hurairah, redalah apa yang Allah beri kepada kamu, nescaya kamu menjadi manusia yang paling kaya sekali. Pesan Nabi nombor 2, reda dengan apa yang Allah bagi, kamu adalah orang yang paling kaya. Yang ketiga pesan Nabi, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kamu kepada jiran kamu, sesungguhnya kamu menjadi orang yang paling beriman. Yang keempat Nabi kata, wa ahabbalin nas ma tuhibbu li nafsika. Kamu sayanglah kepada saudara kamu seperti mana kamu sayang pada diri kamu. Takun musliman, nescaya kamu menjadi orang yang paling Islam sekali. Dan nombor 5, wala tuksirid dhahik, dan janganlah kamu membanyakkan gelak. Fa inna kasratad dhahik, sesungguhnya banyak ketawa itu tumitul qalba, akan mematikan hati kamu. 5 pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ajar kepada kita. Pesan nombor 1, jaga-jaga benda haram. Kalau kamu jaga benda haram, nescaya kamu paling kuat ibadah. Yang kedua, reda dengan apa yang Allah bagi, nescaya kamu menjadi orang yang paling kaya.
Hendaklah kamu cinta kepada jiran kamu, nescaya kamu akan menjadi manusia yang paling sempurna imannya. Yang keempat, kata Nabi, hendaklah kamu menjaga sayang kepada saudara kamu macam kamu sayang diri kamu, nescaya kamu akan menjadi manusia yang paling sempurna Islamnya. Dan yang kelima, pesan Nabi, jangan banyak ketawa, sesungguhnya banyak ketawa itu mematikan hati. Jadi tuan-tuan, nak jadi manusia paling kuat iman, nak jadi manusia paling kuat Islam, nak jadi manusia paling kaya, nak bagi jadi manusia paling kuat ibadat, 5 benda Nabi khabar kepada kita. Nabi khabarkan 5 perkara ni kepada kita. Nak buat tak buat, terpulang pada tuan-tuan. Senang saja. Nak jadi manusia yang paling kuat ibadah, jauhi benda haram. Kita tengok huraiannya satu persatu. Ketahuilah wahai saudaraku, takutkan segala yang diharamkan oleh syarak ialah, maknanya menjauhi dirimu daripada mengerjakan segala yang diharamkannya. Apa makna ittaqil maharim? Ittaqil maharim makna menjauhi segala yang diharamkan. Apa makna menjauhi segala yang diharamkan? Tidak ada keinginan langsung untuk kita ni nak buat benda-benda haram. Suka pun tidak, keinginan pun tidak, terlintas pun tidak, apa pun tidak. Orang utara sebut tak teliok. Kalau bahasa kasar sikit, tak kelapak. Tu bahasa kasar tu, tak kelapak nak buat benda haram. Bahasa lembut sikit, tak teliok. Bahasa kasarnya, tak kelapa saya nak buat. Maknanya tak ada langsung keinginan nak buat benda-benda haram. Walaupun benda haram tu berada di sekeliling kita ni banyak. Hari ni kita lihat pusat spa menyediakan perempuan-perempuan yang pakai coli je, dengan seluar dalam. Orang pergi hotel, orang pergi spa, diletakkan dalam cermin. Semalam 280. Jangan tanya saya pula, di mana Ustaz? Jangan tanya pula. Lagi bukan tanya pula, tuan-tuan baca dalam paper lah. Kesian tuan-tuan, kita tengok orang-orang duit tak ada, kena tipu, datang daripada China, datang daripada Uzbekistan, datang daripada Indonesia, datang daripada negara-negara luar, akhirnya jadi pelacur tuan-tuan. Kesian tengok. Tiap-tiap hari kita tangkap mereka, tiap-tiap hari polis serbu. Kesian tuan-tuan. Allah Ta'ala ni lah uji kita sungguh. Allah Ta'ala uji kita ni dengan mewah. Allah Ta'ala uji mereka dengan duit tak ada. Mari ke negara orang jadi pelacur. Datang ke negara orang jadi GRO, kena tipu dengan bapa ayam, mak ayam, tok ayam, kapten ayam. Lah dia panggil kapten. Bukan lagi bapa ayam lah, kapten ayam. Tak tahu nak habaq lah. Tiap hari tuan-tuan. Jadi banyaknya maksiat yang berada di sekeliling kita ni. Tak tahu nak habaq lah. Tak cukup di hotel, di spa, di karaoke, di kelab malam, di tempat dandut. Dalam rumah kita pun banyak maksiat. Cuba tuan-tuan tengok televisyen. Hiburannya macam cendawan tumbuh, tetapi rancangan agama macam rumput yang diracun. Yang konsert, yang hiburan, yang melampau-lampau, yang mengingat, yang melarang kita daripada mengingati Allah, macam cendawan tumbuh. Tetapi program ilmiah macam rumput yang diracun. Ego elok subur sikit, racun. Elok terang sikit, racun. Bila masyarakat akan jadi baik? Ini cabaran kepada kita sekarang ni tuan-tuan. Sebab itu di sini disebutkan kepada kita, apa jua yang ditegah oleh syarak mengerjakannya dan memperbuatkannya, baik pun haram besar atau haram yang kecil, semuanya engkau tidak perbuat. Dan perkara yang diharamkan itu sangatlah banyak, maka apakala engkau jauhkan semua daripada mengerjanya dan memperbuatnya, betapalah engkau tidak dinamakan sebagai orang yang sekuat-kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sesungguhnya engkau dipanggil sebagai orang yang paling kuat beribadah. Suasana di tempat berbeza. Kita yang duduk di kota raya besar ni, suasana persekitaran untuk melakukan maksiat, banyaknya tempat maksiat lebih besar daripada pendalaman. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'labah bin Dhamam. Sa'labah bin Dhamam ni orang Arab Badui.
Dia orang Arab Badui. Biasalah tuan-tuan, orang Arab Badui ni kita sebut orang dusun, orang darat. Orang darat ni tuan-tuan tengok cerita Hang Tuah 1955 lah. Nah, 1955 tu tuan-tuan tengok cerita Hang Tuah. Ya, dalam Eastman Color. Warna-warni lagi. Kisah Hang Tuah 5 saudara pergi belajar di Gunung Ledang. Jumpa dengan Tok Guru, dan Tok Guru ni pula ada pula anak darah namanya Melur. Tuan-tuan ingat kan cerita Hang Tuah? Dia duduk menyanyi dalam hutan. Yang tukar menyanyinya Sudarmaji. Yang jadi anak darah pada Tok Guru mereka ni Melur. Sang dia duduk menyanyi dengan P. Ramlee Hang Tuah. Oi kesuma jiwaku. Itu lagu dia. Yang mana ingat-ingat lah. Mari obati rindu hamba. Tu nama dia Melur. Melur ini kekasih P. Ramlee. Masa P. Ramlee buat konsert di Thailand, di selatan Siam, dia ada satu girlfriend nama dia Melur. Sebab tu dia buat lagu Melur. Di hujung sana tempatmu, bunga melur, bukan di taman yang indah, bunga melur. Itu untuk melur lah. Sekadar info ternak lah ya tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang dusun, itulah dia cerita Melur itu. Dia kurang adab, dia tak tahu peraturan. Bila datang daripada gunung, pergi ke Melaka, terus pergi ke Istana Melaka. Dia tak tahu peraturan. Pergi-pergi duk menyanyi lagu, duk menyanyi lagu tu. Apa lagi Patih Kermawijaya dengan Eskadar Risman. Suara siapakah itu di luar? Bolehkah tunjukkan aku di mana tua? Lagi-lagi tua, kata Pak Haji Bakhil tu. Akhirnya kena tangkap. Pasal dia tak tahu peraturan. Itulah orang dusun. Orang Arab juga ada orang Arab dusun. Namanya orang Arab Badui. Mereka ni asal datang ke Madinah, mereka main rempuk saja. Nabi tengah mengajar, dia rempuk daripada dah hujung tu, gong-gong-gong-gong, pam, duduk depan Nabi. Subhanallah. Tapi Nabi tak marah sebab mereka orang dusun. Dia bukan macam orang pekan, dia ada adab, dia ada sopan, dia ada belajar. Orang Arab Badui saya sebutkan tadi, dari kuliah Ar-Ridwan, dalam masjid dia kencing. Sebab dia biasa benda itu. Damam ni, tuan-tuan, bin Sa'labah ni datang untuk bertanya kepada Nabi SAW. Main nak tanya pada Nabi saja. Tetapi orang Arab Badui, kalau dia datang, orang-orang sahabat Nabi suka. Sebab mereka ni rajin tanya. Kadang-kadang mereka segan nak tanya. Bila segan nak tanya, mereka perlukan orang bertanya. Orang yang rajin tanya ni ialah Arab Badui. Bila datang Arab Badui, sahabat seronok. Oh, dah sampai. Adalah soalan hari ni. Ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan apa main rempuh juga, tuan-tuan orang Arab Badui juga. Damam bin Sa'labah ni datang duduk mengadap dengan peha Nabi. Berhenti Nabi mengajar. Dah dia sampai. Muhammad, nak tanya sikit. Baru ni wakil kamu datang ke kampung kami. Dia kata kamu ni Nabi. Betul ke? Itu soalan dia. Kata Rasulullah, ya, betul. Allah ke yang lantik kamu? Kata Rasulullah, ya, Allah lantik saya. Baik. Soalan nombor 2. Wakil kamu datang ke kampung kami, dia cerita pada kami, kamu suruh kami semayang 5 kali sehari semalam. Betul ke? Betul lah tu wakil aku cakap tu. Adakah Allah perintah kami semayang? Kata Rasulullah, na'am, Allah yang perintahkan. Okey. Nombor 3 nak tanya Muhammad, wakil kamu datang, dia cerita pada kami, kamu suruh kami ni puasa sebulan dalam setahun. Betul kamu suruh? Ya, aku yang suruh. Datang daripada Allah ke perintah tu, kata laki-laki ni. Kata Rasulullah, ya, Allah perintah puasa.
Wakil kamu datang, dia kata kami kena bayar zakat. Betul ke? Betul. Adakah Allah yang suruh kami bayar zakat? Ya, Allah yang suruh, kata Nabi. Wakil kamu datang mengajar di kampung kami, dia kata kami kena buat haji di Mekah. Betul Muhammad? Betul. Allah kan yang suruh buat haji? Ya, Allah yang suruh. Baik. Kalau macam itu, aku akan buat apa yang kamu suruh. Tak lebih, tak kurang. Oh, sudah. Dia kata aku akan buat tak lebih, tak kurang. Semayang ni 5 kali je aku semayang. Sunat-sunat aku tak nak buat. Puasa ni setahun, sebulan je aku nak puasa. Sunat-sunat aku tak nak puasa. Zakat ni kalau aku mampu aku bayar. Tak ada mampu aku tak ada bayar. Haji aku nak buat sekali je seumur hidup Muhammad. Itu aku nak cakap. Lebih tidak, kurang pun tidak. Assalamualaikum. Dia lompat dia balik. Nabi tengok, sahabat tengok, semua tengok dia. Dia kata aku takkan buat lebih, aku takkan buat kurang. Yang mana Allah suruh buat itu je. Sunat-sunat aku tak buat. Sampai dia keluar pada masjid, Nabi kata, kalaulah dia buat apa yang dia cakap, nescaya syurga Arab Badui itu. Terdiam sahabat-sahabat. Kalau dia buat apa yang dia cakap tadi, dia tak nak lebih, tak nak kurang, yang dia buat hanya yang Allah suruh buat saja, syurga tempat dia. Tuan-tuan pun nak buat macam itu? Tak nak sunat-sunat, tak nak puasa sunat, tak nak buat haji 2-3 kali, tak nak zakat apa semua ni. Kalau mampu bayar, tak ada zakat, tak ada mampu tak bayar. Kita kalau buat macam tu tak tahulah tuan-tuan. Dia Arab Badui, dia bukan ada giant. Dia Arab Badui, dia bukan ada Kapur, Tesco, dia tak ada. Dia tak ada televisyen, dia tak ada panggung wayang. Dia tak ada benda-benda merapu di sekeliling ni. Dia hanya duduk di padang pasir, kawan dia unta. Apa dosa dengan unta? Dosa unta mana ada? Dia bagi makan, dia bagi minum unta, dia makan unta, dia perah susu unta. Selesai masalah. Dia nak ngumpat siapa? Dia, anak dia, isteri dia. Dia nak ngumpat siapa? Kalau dia tak buat ibadat banyak-banyak pun, memang dosa tak ada. Duduk dalam padang pasir, dia tengok orang mana? Televisyen tak ada, astro tak ada, panggung wayang tak ada, maksiat tak ada, orang pakai skirt tak ada, orang tak pakai baju tak ada. Dia nak ngumpat pada siapa? Kalau dia kekal maintain ibadat dia, dosa pula tak buat, memang syurga. Kita ni pula, subhanallah, dosa dalam masjid pun dosa. Habis-habis semayang ngumpat Tok Imam, menyampah Tok Imam baca ayat panjang-panjang. Sat lagi Tok Imam baca ayat pendek-pendek, meluat aku, pendek-pendek pula, tak khusyuk semayang, panjanglah sikit. Panjang salah, pendek salah. Tak baca ayat langsung pun salah. Apa Tok Imam lepas-lepas Fatihah terus rukuk, pendek gila, semuanya salah belaka. Tak dosa ke tu? Kita banyak dosa, sebab tu kita perlukan ibadah-ibadah sunat untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jangan tuan-tuan nak tiru Damam bin Sa'labah pula, saya apa sunat saya tak nak buat ustaz. Nabi kata boleh masuk syurga, buat yang basic aja. Betul, tapi hang tutup televisyen. Hang jangan pergi mana-mana, hang duduk dalam rumah aja. Bolehlah dapat syurga. Larat kita nak duduk dalam rumah. Kita pun nak jogging juga. Jogging, berpeluh-peluh jogging. Jumpa nyonya, jumpa amoy, jumpa minaci. Duk ikut belakang amoy tu pula. Lagi kita laju, lagi amoy tu laju. Lalas jalan sekali-sekali. Sudah. Larat kita nak buat macam tu tuan-tuan. Sebab itu kita kena buat ibadat banyak. Sebab dosa kita banyak. Tetapi carilah jalan. Macam mana kita ni nak jadi mengelakkan benda-benda al-maharim. Ya, mengelakkan benda-benda yang maharim itu maksudnya ialah mengelakkan benda-benda yang haram-haram. Hai ya Allah. Macam-macam soalan. Kadang-kadang saya dah kata dah, saya tak larat jawab soalan. Jadi sabar-sabarlah. Ni dia marah saya tak jawab soalan. Ustaz, saya takkan jemu menghantar SMS kepada ustaz selagi saya masih ada di dunia ini. Adalah SMS dari saya. Astaghfirullahaladzim. Macam-macam tuan-tuan.
Jika saya dah tiada lagi, maka terhentilah SMS daripada saya. Masa tu tiada lagi kata-kata nasihat dari saya buat ustaz lagi. Ustaz dah baca Perdana 35:10, mengesahkan ustaz muda meratah tubuh artis awal 30-an sebanyak 7 kali, atau berzina dengan artis. Saya selalu nasihat ustaz jaga diri baik-baik, jaga image, dan saya nak Ustaz Kazim jadi contoh terbaik pada ustaz-ustaz lain. Saya tak pernah memberi nasihat kepada ustaz, kerana dalam banyak-banyak ustaz, ustazlah Kazim lah yang paling saya sayang kat dunia. Amboi. Masa bila pula ustaz pergi ratah tubuh artis ni, surat khabar apa? Mapu-rapu tuan. Itu bomo, itu bukan ustaz. Ustaz tak ada yang meratah, dia meratah ayam ada. Dia meratah artis. Mana kita ni bomo, kita panggil ustaz tu, salah tu. Bomo, ustaz lah. Bila kita panggil bomo tu ustaz, bila dia rogol orang, yang keluarnya ustaz rogol orang. Bubuhlah tajuk bomo rogol orang. Tak dapat saya ustaz nak rogol, baik dia ni keempat. Salah apa dia? Benda rogol-rogol ni benda bohong tuan-tuan ni. Baik, jadi disebut di sini dalil yang menunjukkan keistimewaan orang yang berjaga diri daripada melakukan dosa yang besar ialah hadis yang disebutkan oleh kita tadi. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengingati hadis Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ataupun namanya ialah Abdullah bin Sakhar radhiyallahu anhu. Nama batang tubuhnya, nama IC-nya Abdullah bin Sakhar. Nama glamournya Abu Hurairah. Orang tak kenal sangat nama dia. Ya, Abdul Rahman bin Sakhrun tadi ni. Dia jarang orang dengar nama dia itu. Dia masuk Islam dalam satu peperangan. Selepas dengan satu peperangan, dia masuk Islam. Dan bila dia masuk Islam, dia menjadi sahabat Nabi yang sangat rapat dengan Nabi. Seorang yang banyak mengingati hadis, ada yang kata mengingati 11,000 hadis, dan ada yang mengatakan mengingati 25,000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman Umar Al-Khattab, dia dilantik menjadi governor. Dan apabila Umar Al-Khattab mati, maka dia pun meletak jawatan sebagai governor, dan kerjanya ialah mengajar. Dan dia sempat hidup di zaman Yazid bin Muawiyah, panjang umur Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia hidup sampai zaman Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi adalah seorang yang zalim. Bila dia semayang, dia jadi imam, dan makmumnya ialah Abu Hurairah. Abu Hurairah sangat alim, Hajjaj sangat zalim. Dua-dua alim, tapi tak ada zek dia. Yang tu imam sangat zalim, namanya Hajjaj bin Yusuf. Yang makmum pula sangat alim, namanya Abu Hurairah. Tetapi kezaliman tidak menghalang yang alim mengikut yang zalim. Bila orang tanya kepada Abu Hurairah, kenapa kamu jadi makmum kepada si zalim itu? Jawabnya, sebab semasa dia semayang, dia tak zalim. Semasa dia semayang jadi imam, dia tak bunuh orang. Sebab itulah aku ikut dia. Yang zalim, dia di luar. Dalam semayang, dia okey, aku ikut dia. Selagi mana bacaan dia bagus. Itu pegangan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Kalau kita pun pegang macam itu tuan-tuan, selesai masyarakat kita. Tapi masyarakat kita hari ini nilai tu imam. Daripada luar sampai ke dalam, daripada dalam sampai keluar. Yang tu yang jadi berpecah kita. Ambil kaedah Abu Hurairah ni. Selagi mana semayang dia betul, bacaan dia betul, rukun dia betul, fi'li dia betul, qauli dia betul, ya Allah silakan. Bukan kira yang di luar. Yang di luar tu dia punya paksai. Tapi tu imam tu tikam nombor, Ustaz. Tikam nombor dia punya paksai. Yang salahnya tengah semayang tikam nombor. Yang tu jangan ikut. Allahu Akbar 2233 bismillah, yang tu kompom sesat. Tapi dalam semayang kalau tak ada benda itu tuan-tuan, hantam saya dah. Janji Fatihah dia betul, qauli dia betul, sah. Kenapa yang dia letak jawatan? Kan dah elok jadi governor. Sebab dia kena siasat dengan SPRM. Dia kena siasat dengan Badan Pencegah Rasuah. Abu Hurairah, dia orang miskin, dia orang susah. Zaman Saidina Umar lantik jadi governor, orang susah. Lepas jadi governor pakai baju, pakai jubah daripada kain cotton.
Tengah mengajar, dia baca satu hadis Nabi. Abu Hurairah ni menangis. Baca hadis Nabi, menangis. Takut ke neraka. Macam kita pergi semayang di Mekah. Tok Imam baca ayat neraka, teriak. Sangkut-sangkut. Kita duk menung. Apa ke dia ni? Nangis-nangis. Nangis apa ke? Atau kamu tak faham bahasa ni macam mana? Setengah orang tak faham, dia menangis juga. Habis semayang orang tanya, kenapa nangis makcik? Tok Imam nangis. Dia ngikut Tok Imam. Tok Imam nangis, dia pun ikut. Kan makmum kena ikut imam. Yang si Abu Hurairah ini menangis sebab dia takut dengan hadis Nabi itu. Habis-habis dia menangis, dia ambil baju ni, dia lap air mata dengan baju. Bila dia lap air mata dia dengan baju, lagi sekali dia menangis. Pasal apa menangis? Sebab tengok baju pula. Baju dia kain cotton. Dulu bajunya kulit kambing. Kulit kambing murah, cotton mahal. Kita sekarang kulit yang mahal, cotton murah pula. Orang Arab dulu kulit kambing ni murah. Tiap-tiap hari makan kambing, melambak-lambak kulit. Cotton tu mahal, susah dapat. Tiba-tiba dia jadi governor, dia pakai kain cotton. Menangis lah. Tengok-tengok kain cotton, ya Allah, menangis lagi sekali. Sebab zaman dia hidup dengan Nabi, dia susah. Zaman dia jadi governor, dia mampu beli kain cotton. Bila Sayyidina Umar tahu yang dia beli kain cotton, dia tahu, Sayyidina Umar tahu, Sayyidina Umar siasat Abu Hurairah. Daripada mana duit beli jubah kain cotton. Sedangkan pada masa itu dia governor. Disiasat tuan-tuan. Sayyidina Umar lah orang yang mula-mula menubuhkan BPR. Dia bukan Bumi Putera Rockers, bukan. Keunggulan Cinta, bukan. Itu BPR. Disiasat, income berapa, mana perbelanjaan, berapa side income, berapa semua. Rupa-rupanya bebas tuduhan rasuah. Rupa-rupanya duit yang dia beli baju kain cotton ini adalah lebihan daripada hasil jualan menjual kayu api di pasar. Abu Hurairah ialah governor. Dia ambil kayu api, jual di pasar. Untung jual kayu api itulah beli baju. Masya Allah, governor jual kayu api, tuan-tuan. Lepas kena siasat tu, mati Sayyidina Umar kena tikam dengan orang Majusi, orang Yahudi. Maka naik Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman nak sambung kontrak dia. Kata Abu Hurairah, masa Umar siasat aku pun aku dah gerun. Masa Umar siasat aku pun aku takut dengan sehelai baju. Kalaulah Allah siasat aku di hari kiamat, lagi-lagilah aku takut. Biarlah aku cari syurga dengan mengajar orang, bukan aku mencari syurga dengan jadi jatuh hukum pada orang. Akhirnya dia pun letak jawatan. Maka dia pun mengajar. Bila mengajar, tuan-tuan, sahabat Nabi, satu perkataan hadis, Asif cakap hadis, Asif cakap hadis. Siapa yang tak minat? Siapa yang tak minat? Asif cakap je hadis. Dia bayangkan dia perang dengan Nabi, dia tidur dengan Nabi, dia berjalan dengan Nabi. Riwayat susuk tubuh Nabi tu dia tahu semua. Orang tabi'in, orang tabi'in semua pakat suka kepada dia. Orang tabi'in, sahabat-sahabat yang ikut sahabat ni. Kata dia, Tuan mengajarlah kami tiap-tiap malam. Kami seronok sungguh. Kata Abu Hurairah, jangan buat tiap-tiap malam, nanti kamu jemu. Selang-selang lah. Selang-selang. Ini yang Nabi pesan, yang Abu Hurairah pesan. Betul, mengaji ni bagus. Tapi kalau boleh selang-selang. Jemu nanti kamu kan. Bila jemu jadi payah. Sebab tu ustaz kalau mengajar di masjid ni, jangan conquer tiap-tiap malam dia je. Subuh dia, maghrib dia, duha pun dia. Lama-lama jemu. Selang-selang lah dengan ustaz lain. Sebab tu saya mari sini sebulan sekali cukup lah. Selang-selang. Agak-agak tak berkenan buang lah, senang cerita. Kalau tiap-tiap malam saya di sini, tuan-tuan, jemu. Itu yang ulang-ulang. Itu pun dia pun komplain kat saya. CD saya duk ulang cerita. Ni macam mana saya bodoh. Saya ilmu kurang. Duk ulang benda yang sama lah. InsyaAllah dalam duk ulang-ulang benda sama tu pun, insyaAllah pada bulan depan saya bagi lagi satu slot untuk surau Al-Mustaqim, lembah keramat, pada setiap hari Sabtu yang kedua, minggu yang kedua, Sabtu kedua. Surau Cik Zainal kita ni sebagai pengurusi ni, bermula bulan Jun
Kitabnya kita akan gunakan balik kitab ihfazillah yahfazka. Kitab yang kita pakai di surah Al-4 yang kita berhenti kuliahnya, kita akan tukar ke surah Al-Mustaqim bulan depan. Baik, kemudian Nabi berkata, siapakah yang mau mengambil daripada aku segala hukum yang memberi faedah supaya diamalkan dia dan diajarkan dia? Maka bila didengar oleh Abu Hurairah berkata, ana ya Rasulullah, fa akhadha bi yadi fa'adda khamsan wa qala ittaqil maharim takun a'badan nas. Maka Nabi berkata, siapa yang nak buat ni, ambil lah apa yang aku nak cakap ni. Diangkat tangannya oleh Abu Hurairah. Nabi pegang tangan Abu Hurairah. Nabi sebut 5 perkara. 5 perkara inilah yang disebutkan tadi. Hendaklah kamu jaga benda-benda haram. Kamu adalah orang yang paling kuat ibadat. Oh, maknanya ustaz, orang yang paling kuat ibadat ni orang yang tak buat benda haram? Ya. Macam saya ni berzikir tak tinggal, sembahyang sunat tak tinggal, baca Quran tak tinggal, mengaji tak tinggal. Itu bukankah ibadat juga ustaz? Ya, itu juga ibadat. Tetapi tak boleh lawan orang yang meninggalkan maksiat. Tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan berzikir, tuan-tuan mari mengaji. Bagus. Itu nama dia ibadah. Tetapi yang lebih kuat ibadahnya apa? A'badan nas. Orang yang tak buat langsung benda haram, itulah yang lebih mengatasi kita. Yang ni yang kita kena faham. Nama dia apa ini? Namanya fiqh al-aulawiyat. Tuan-tuan kena dah. Kalau tak ada lagi di masjid ni, kena dah buka kitab fiqh al-aulawiyat. Fiqh keutamaan. Kita kena belajar dah fiqh keutamaan. Sebab hari ni banyak orang tak reti fiqh keutamaan. Ada orang yang sedang saya mengajar, dia suruh saya berhenti sebab dia nak azan. Ustaz, tolong berhenti kuliah maghrib, saya nak azan, isyak dah masuk. Saya jawab, kalau azan saya berhenti sebab azan suruh orang sembahyang. Tak apa, dia kata. Oh, tak apa, saya tutup kitab. Senang je lah. Senang. Bila saya berhenti, dia marah saya pula. Pasal apa ustaz berhenti? Dah azan, berhentilah. Azan ni suruh sembahyang. Hayya 'alas solah, mai sembahyang. Duk mengaji apa lagi? Yalah, biasalah kita nak bagi tahu dekat orang dia tak datang, waktu isyak dah masuk. Apa depa tak tahu radio tak habang ke? Sekarang masuknya waktu isyak, radio tak habang ke? Televisen tak ada khabar ke? Jam tak ada bagi tahu ke masuk isyak berapa? Sebab apa yang dia suruh berhenti? Sebab dia tak faham fiqh aulawiyat. Azan itu sunat. Baca kitab, baca ilmu ni wajib. Bertembung sunat dengan wajib, tuan-tuan nak ambil yang mana? Ambil yang wajib lah. Azan tu sunat, baca hadis Nabi ni wajib, baca fiqh ni wajib. Bila bertembung wajib dengan sunat, yang duk ambil yang sunat pasal apa? Jawapan dia sebab tidak faham mana yang lebih utama. Ni tuan-tuan jangan duk sibuk-sibuk nak azan-azan, duk diam-diam sudah ngaji terus. Pahala mengaji ni lagi besar daripada pahala azan. Tapi setengah orang tak faham. Pasal apa tak faham? Taklah baca punya. Kita suruh mengaji, tak nak mengaji. Kita suruh buka kitab, tak nak buka. Kita suruh baca, taklah baca punya. Yang tu yang jadi rugi tu. Orang datang mengaji, dapat pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Dia tak nak mengaji. Dia sembahyang sunat di belakang. Buat apa aku mengaji dengan ustaz tu? Kulit je Ustaz Kazim tu, kulit aja. Dia sembahyang sunat di belakang. Daripada pukul 8 sampai 8.40 kuliah maghrib, berapa rakaat dia dapat? 10 rakaat. Kita mengaji di sini 1000 rakaat. Tak payah sembahyang, dapat tiang sandak, dapat kerusi duduk, subhanallah. Relax aja. Kita dapat 1000 rakaat sembahyang sunat. Tak payah buat apa. Ini keistimewaan dia. Inilah dipanggil sebagai al-aulawiyat. Dalam hadis ini Nabi sebut, orang yang paling kuat ibadat itu apa? Ittaqil maharim. Jangan buat benda haram, jaga benda haram. Mengatasi orang yang berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Dia tengok orang sebelah tak berzikir, tidur je. Apa tidur je? Tengok aku ni, subhanallah, subhanallah. Dia perasan dia baik, rupanya dia jahat. Lebih baik orang yang tak berzikir duduk diam-diam, tak ada ngumpat orang, dia duduk diam-diam dalam masjid.
Dia i'tiqad dalam masjid, orang itu dia tak ngumpat, orang ini dia tak ngumpat, dia diam je. Orang itu sebenarnya lebih tinggi daripada yang berzikir tu. Orang yang berzikir kadang-kadang penuh dengan riak, penuh dengan itu, penuh dengan ini. Yang inilah yang dikatakan a'badan nas. Kita nak jadi a'badan nas inilah orang yang paling kuat beribadat. Orang paling kuat ibadat ialah benda haram tak masuk dalam rumah dia. Benda haram tak masuk dalam rumah. Kita tengok hari ni Facebook, ada orang yang minta saya ni berdakwah dalam Facebook. Tak payah tuan-tuan, menyusahkan saya je. Berapa banyak kerosakan hari ni datang daripada Facebook. Hari ni rusuhan, marah, tunjuk perasaan seluruh dunia. Sebab dalam Facebook diadakan pertandingan melukis karikatur, kartun wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.